Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi kita dekat Bycam Studio. Jadi kita dapat lihat pasukan-pasukan dalam Liga Super ketika ini sedang rancak mempersiapkan pasukan mereka untuk menghadapi musim 2023. Ada yang sudah melengkapkan kota pemain import mereka dan ada yang masih lagi tercari-carilah pemain import yang sesuai dengan kehendak pasukan. Malah kita dapat lihat kelibat pemain import yang musim lepas bersama dengan pasukan lain, musim ini berhijrah ke pasukan lain. Jadi untuk video kali ini aku nak bersemang mengenai 12 import kita semula yang berhijrah ke pasukan lain pada musim ni. Jadi kita pergi ke pemain yang pertama iaitu Adriano Narciso. Adriano merupakan import yang berasal dari Brazil dan beraksi di posisi tengah. Beliau menyertai Melaka United pada tahun 2021 dan kekal di sana selama 2 musim sebelum dilepaskan. Untuk rekod musim lepas, beliau telah membuat 13 penampilan, skor 4 gol dan menyumbangkan 2 assist. Untuk musim ni, Adriano telah menyertai pasukan Penang. Kedua, Giovanni Gomes. So, beliau juga merupakan import yang berasal dari Brazil dan beraksi di posisi serangan. Musim lepas, beliau tak dapat bermain dekat Liga Malaysia, akan tetapi 2 musim lepas beliau sempatlah bermain bersama setengah musim dengan Melaka United. Kiranya dia ni geng Adriano lah time dulu dekat Melaka United. Lepas 1 musim terpisah, hari ini telah balik dekat Penang. So, untuk rekod sewaktu di Melaka, beliau telah membuat 8 penampilan dan skor 1 gol. Ketiga, Sonny Norde. Seorang lagi bekas import Melaka United yang kini telah disambut oleh pasukan lain dalam Liga Super. Boleh kata laku keras jugalah import Melaka ni kan. Silap satu je, management ni tak reti nak manage club. Kebajikan pemain pun tak reti nak jaga. So, Sonny Norde merupakan import yang berasal dari Haiti dan bermain di posisi sayap. Untuk rekod musim lepas, beliau telah membuat 17 penampilan, skor 4 gol dan menyumbangkan 6 assist. Pada musim ni, Sonny akan membuka lembaran baru bersama dengan pasukan TFC. Keempat, Kepa Sherman. Kepa adalah antara seorang pemain import yang kerap dikita semula dalam Liga Malaysia. Pada musim ni, Kepa akan beraksi bersama dengan pasukan Seri Pahang yang menjadi kelab kelima beliau sepanjang tempoh dia di Malaysia. Bermain di posisi penyerang, musim lepas bersama TFC beliau telah berjaya membuat 22 penampilan, skor 13 gol dan menyumbangkan 2 assist. Kalau tengok Kepa ni, mana-mana kelab yang dia pergi, dia boleh deliver. Mungkin ini sebab kenapa Pahang buat keputusan untuk sign Kepa. Kalau pandai guna, kena dengan taktikal, aku rasa Kepa ni boleh je perform. Kelima, Kipre Cece. Selepas 3 musim menjadi best friend bersama Kepa, akhirnya musim ni mereka terpisah apabila Kepa ke Seri Pahang, manakala Kipre pula akan beraksi bersama dengan KL City. Dari Kedah sampai ke TFC, mereka bersama-sama. Musim ni tak ada dah gandingan Kepa dan Kipre. Kipre walaupun tahun ni dah berusia 36 tahun, tapi still lagi laku. Dapat pula join KL City, antara top team juga tu. Pada musim lepas bersama TFC, beliau telah membuat 24 penampilan, skor 19 gol dan menyumbangkan 2 assist. Sebab itulah KL City berani sign Kipre ni, sebab musim lepas dia perform. Harap-harap musim ni Kipre dapat teruskan performance tu lah. Keenam, Manuel Ott. Beliau merupakan import yang berasal dari Filipina dan bermain di posisi tengah. Ott mula tiba di Malaysia pada musim 2021 untuk bersama dengan pasukan Melaka United sebelum berhijrah ke TFC pada musim lepas. Dan pada musim ni sekali lagi beliau berhijrah. Kali ini ke sebelah utara pula untuk bersama dengan pasukan Kedah. Salah satu faktor beliau untuk memilih Kedah adalah untuk kembali bermain di bawah sentuhan coach Nafuzzin yang kini menjadi coach Kedah. Musim lepas beliau telah membuat 32 penampilan, skor 6 gol dan menyumbangkan 7 assist. Ketujuh, Manuel Hidalgo. Perpindahan Hidalgo ke Kedah adalah sesuatu yang tak dijangka. Sebab apa? Dia still lagi ada kontrak setahun bersama Seri Pahang. Akan tetapi Kedah membuat satu langkah berani dengan menepus kontrak tersebut dengan jumlah nilai yang cukup besar. Pada musim lepas beliau telah membuat 25 penampilan, skor 7 gol dan menyumbangkan 11 assist. So, adakah berbaloi Kedah berbelanja besar untuk sign Hidalgo ni? Pada usia 24 tahun dan prestasi yang cemerlang musim lepas, kalau dia dapat maintain ataupun tingkatkan lagi prestasi, ini akan menjadi satu pemindahan yang cukup cemerlang lah buat Kedah. Ke-8, Patrick Richard. Richard ni merupakan import yang berasal dari Filipina dan beraksi di posisi winger. Musim lepas beliau bermain di Liga Thailand bersama dengan pasukan PT Prachuap. Tetapi beliau pernah bermain semusim di Liga Malaysia pada 2019 bersama Melaka United. dan berjaya membuat 22 penampilan dan skor 10 gol. Tengok, bekas import Melaka lagi. Ini dah masuk yang kelima dah dalam list ni. Melaka ni pandai cari import padu-padu, tapi itulah, nak cerita lebih pun tak guna sebab tim ni pun dah tak wujud. Pada musim ni, Richard akan beraksi bersama KL City. Ke-9, Lucas Silva.
Lucas Silva merupakan import yang berasal dari Brazil dan bermain di posisi striker. Beliau beraksi selama setengah musim bersama Penang pada musim lepas dan musim ni beliau berhijrah ke pasukan Seri Pahang. Untuk rekod, beliau telah membuat 15 penampilan bersama Penang dan berjaya skor 11 gol. Jadi satu rekod yang sangat baik pada pandangan aku. Jadi bayangkan Penang yang barai-barai itu pun dia still lagi dapat skor 11 gol. Nampak gaya Pahang berjaya untuk sign 2 mesin gol pada musim ni. Nantikanlah gandingan duo berbisa iaitu Kepa dan Lucas. Ke-10, Jacob Joko. So Jacob merupakan import yang berasal dari Nigeria dan bermain di posisi serangan. So musim lepas beliau beraksi bersama Kelantan United dan berjaya untuk skor 8 gol dalam Liga Perdana. So untuk musim ni beliau telah berhijrah ke pasukan Sabah dan di Sabah Joko akan bergandingan bersama dengan Darren Lock di bahagian serangan. So jadi menarik untuk kita lihat mampukah gandingan Darren Lock dan Joko membentuk satu gandingan yang berbisa pada musim ni. Ke-11, Kayon. So Kayon adalah satu nama yang tak asing lagi lah, di mana dia telah muncul antara import yang berbisa pada musim lepas. Bersama Selangor, dia telah membuat 33 penampilan, skor 24 gol dan menyumbangkan 7 assist. Walaupun dia ada satu rekod jaringan yang baik bersama Selangor, akan tetapi kontrak dia tidak disambung, geng. Pada musim ni, Kayon telah sah menyertai pasukan KL City. So mampukah Kayon perform di KL sama seperti sewaktu dia di Selangor? So itu kita kena tunggu dan lihat lah. Dan yang terakhir adalah Mogaro Gomis. Satu nama yang tak asing lah di bumi Kelantan, di mana beliau pernah beraksi bersama dengan pasukan Kelantan pada musim 2016 sehinggalah tahun 2018. So pada musim ni beliau kembali semula ke Kelantan, kali ini untuk bersama dengan pasukan Kelantan United. Walaupun sudah berusia 38 tahun, kudrat dan pengalaman beliau amat ditagih untuk memantapkan lagi bahagian tengah pasukan. Apa yang aku nampak, ada yang komplain, kenapa manajemen ni pergi sign import yang dah tua-tua, yang dah nak pencen-pencen, dah nak jadi YB dah. Tapi bagi aku, usia tak jadi masalah kalau dia boleh perform. Kalau sign yang muda sekalipun, belum tentu boleh perform kan. Jadi itulah dia, 12 pemain import kita semula yang berhijrah ke pasukan lain musim ni. Dalam banyak-banyak import yang aku sebut, cikgu rasa kan, import mana yang berbalik untuk design. So macam biasa, boleh je komen dekat bawah, okay? So itu saja segmen untuk video kali ni. So aku harap semua boleh like, subscribe, share and comment. So kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum. Peace.